Tajuk benda lagi ni. Tajuk Mukhalafatun bil hawadis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلمه في دارين آمين. Kita risalah tentang itu pasal 17 bagi kita yang kita uji pasal apa? Kita 30 tak? 30. Kita uji pasal 30. Kita uji pasal 17. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala bil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, dan sama ada yang baru yang telah ada atau yang belum ada. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan bersekutu dengan yang baru pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baru pada zatnya itu, yaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim dan bukan ia awal, dan tiada sekali-sekali zatnya berdalam pada kebetulan dan bukan jenis lemburan, jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada ia dalam pihak dan tiada baginya pihak-pihak, tiada ia di dalam tempat-tempat, tiada ia di dalam masa. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada sifatnya itu, yaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baru, kerana sifat Tuhan itu paling lagi azali dan melengkapi ta'aluk. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada segala perkara juga, seperti sama Tuhan bertakluk ia pada segala yang mewujudan. Dan sama yang makhluk bertakluk ia kepada setengah juga, yaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Tuhan. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya, yaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baru, kerana perbuatan Tuhan memperluas bersalahan perbuatan yang baru, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasit perkakas dan tiada dan kepada tahunan, tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Sesungguhnya ada perkataan dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah, maka perkataan itu hendaklah kita iktifakkan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala, yang maha suci daripada berjisim dan yang maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala juga. Demikian inilah perjalanan yang iktifak sekalian sahabat, dan orang yang mengikut sahabat, dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, yang dinamakan ulama mutaqaddimin. Tetapi ulama mutaakhirin telah berkata adalah perkataan yang tersebut di dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang digandaki dengan muka itu zat, dan yang digandaki dengan tangan itu putra. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang serupa begitu ditakwil ataupun ditangguhkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tajuk malam ini mukhalafah il hawadis.
maksudnya bersalahan Allah dengan yang baharu. Baik, malam ini kita masuk lagi dalam sifat ibarat. Yang pertama, sifat ini adalah sifat ibarat yang kita dah belajar dalam sifat kudrah, dalam sifat kitab dan juga bapak. Kalau kita buku masuk sifat ibarat, ibarat itu maksudnya bandingan. Sifat ini wujud ketika adanya bandingan bagi Allah. Maka sebelum adanya alam, sifat mukhalafah ini tidak dibincangkan. Saya belum bincang alam tapi bila adanya alam, maka ada sifat mukhalafah ta'ala bil hawadis. Makna mukhalafah ta'ala bil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Maksud bersalahan yang kita faham tidak cukup. Bersalahan Allah dengan yang baru ini, bersalahan Allah dari sekian, dari tiga segi. Ada tiga masalah. Sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang membezakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dengan anak. Yang pertama, besar perbedaan, tak maklum. Yang pertama, beza Allah dengan makhluk dari segi sifat. Sifat Allah bukan sifat dari segi zat. Yang pertama, berbeza zat Allah dengan zat makhluk. Yang kedua, berbeza sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan yang ketiga, berbeza perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ataupun kalau orang belajar digelar af'al. Af'al bahasa Arab. Kita buat jadual senang. Mengampuk. Baik, kita susun satu-satu yang kata ulama. Adapun bersalahan Tuhan kepada zat itu, yaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan dia jirim dan bukan dia Arab. Satu, yang pertama, zat Allah bukan jirim dan Arab. Kemudian, dan tiada segala-galanya zatnya berdarah, berdaging, bertulang. Nombor dua, bukan berdarah, berdaging, bertulang, dan sebagainya. Yang ketiga, tiada dia dalam pihak. Yang keempat, tiada dia dalam tempat. Yang kelima, tiada dia dalam masa. Yang ketiga, bukan dalam tempat. Yang keempat, bukan dalam pihak. Yang kelima, bukan dalam masa. Berbeza Allah itu sesuatu lagi tuan. Baru kita perayaan. Yang kedua, bersalahan Tuhan dengan yang baharu sifat pada sifatnya itu, yaitu sesungguhnya sifat Allah itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu. Kerana sifat Tuhan itu qadim dari azali dan melengkapi ta'alum. Sifat Allah satu, qadim. Yang kedua, lengkap ta'alum. Dua kali sebelumnya. Kemudian seterusnya, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru pada perbuatannya, yaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baru, kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Nombor satu, perbuatan Allah beri bekas, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak berwasitah. Nombor dua, tidak
alat manusia nak buat batas, wasitah dia campur. Ini nak kira wasitah. Ada tengok. Dia ada perantaraan. Dia ada menggunakan alat. Contoh faham sendiri lah wasitah. Wasitah ni pertengahan, tengok. Tapi nak terjemah dalam bahasa lain. Kemudian dia ada mengambil faedah. Nombor 3, tidak ambil faedah pada hukum dan perbuatan. Ini isi yang malam ini kita nak belajar. Baik, kita tengok skrin. Tak tahu lah tulisan. Masa tulis tadi rasa lama. Siap tulis buku. Baik, tak apa dulu. Cakap ayam. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maksudnya persalahan Allah Ta'ala, iaitu Allah yang mati dengan hawadis, dengan benda baharu. Dalam Al-Quran dia disebut laisa kamitslihi syai', maksudnya tidak bersamaan, tidak sama, tidak sekutu Allah Ta'ala dengan sesuatu dua. Bila kata langsung tidak menyamai sesuatu yang baru, hakikatnya kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana kita boleh cerita? Kita bila Allah Ta'ala kata tak sama dengan benda baru, maknanya tidak ada perkara yang boleh dibandingkan dengan Allah. Bila tidak ada perkara yang boleh dibandingkan dengan Allah, apa yang boleh kita cerita? Sebab tu ulama-ulama salaf, maksudnya ulama-ulama dahulu kala, sahabat-sahabat Nabi SAW, bila nyentuh tentang Allah Ta'ala, mereka kata billah summa istaqim, kami beriman pada Allah, kemudian tetap berada di jalannya. Dia tidak banyak songit. Kemudian bila zaman dia mula berkembang, manusia dia mula otak, dia mula berkembang, seolah-olah manusia sekarang ini lebih cerdik pada manusia dulu. Akal ni terlampau cerdik, menyebabkan Allah Ta'ala pun nak mikir. Wujudlah fahaman Wahabi, wujud fahaman Mu'tazilah, wujud fahaman sekarang ini adalah ideologi dulu. Sama je. Dulu orang panggil Asofiyah, sekarang kita panggil nasionalisme. Benda tu jahiliah juga. Mana-mana pun semuanya dah berlaku dulu, sekali ulang balik. Baik. Oleh kerana akal manusia dia mula fikir Allah Ta'ala ni bagaimana sifat, bagaimana zat, bagaimana perbuatan, maka ulama terpaksa menetapkan satu hukum. Menetapkan satu hukum menguraikan dengan kefahaman akal, supaya akal manusia cerdik ini dapat memahami sekurang-kurangnya bagaimana perbezaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Baik. Bila kita sebut Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk, satu benda yang dia punya kunci, iaitu Allah sempurna, makhluk tidak sempurna. Sekarang ini kita nak membincangkan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala dari segi zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala yang pertama bukan jirim dan bukan Arab. Apa makna jirim? Apa makna Arab? Jirim ini kalau dalam bahasa mudah sekarang ni orang panggil zat sesuatu. Tiang jirim dia simen, jirim dia pasir, jirim dia air, dicampur simen, campur air, campur pasir, campur batu, jadi tiang. Apa dia punya zat asal? Asalnya batu, simen, pasir dan juga air. Arab pula bentuk sesuatu benda. Baik, kita ambil contoh. Biasa kita ambil contoh, dulu pun dah bagi contoh bagi semua. Contohnya bola. Bola ni tuan-tuan, Arab dia bulan, sifat dia bulan, kemudian lancar, kemudian boleh melantur, kemudian lembut, dan lembut ada gerak. Dia punya jirim bola ni getah, ada campur plastik, ada campur macam-macam materi. Jirim ni dan dicampur dengan Arab jadi bola. Cuba kita pisahkan antara jirim dan Arab.
Maksudnya bola bulat tadi pisahkan dengan dia punya getah. Tiang ni simen berbentuk silinder. Tidak, satu simen, satu bentuk silinder. Simen ni jerim, silinder ni Arab. Kita pisahkan bentuk silinder ni dengan simen tadi. Boleh ke tak boleh? Sebab apa tak boleh? Simen mesti mengambil ruangnya, mengambil bentuknya. Maknanya tidak masuk akal, tidak waras kita kata boleh dipisahkan antara tiang simen dengan bulat silinder, kita boleh pisah. Jirim dan Arab inilah zat bagi alam. Bila sebut alam dia mempunyai dua perkara. Satu ada jirim, satu ada Arab, mustahil dipisahkan. Mana-mana benda yang tuan-tuan tengok dalam alam ni semua sekali ada jirim dan semua sekali ada Arab dan tidak boleh dipisahkan. Berbeza dengan Allah Ta'ala ni ada zat juga. Kita ada zat kita berjirim dan berarab. Allah Ta'ala ada zat, tetapi dia tidak berjirim dan dia tidak berarab. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala tidak ada jirim, maka tidak ada materi, tidak ada arab, tidak ada sifat, tidak ada bentuk, maka sudah pasti agar kita buntu daripada nak memikirkan bagaimana bentuk zat Allah. Faham tak? Tapi dalam Quran dan juga hadis seperti yang terakhir kita baca, dalam Quran dia ada sebut muka Allah, tangan Allah. Allah turun ke langit ketiga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turun ke langit yang langit dunia pada 1/3 malam. Allah bersemayam di atas arsy. Pada ayat-ayat mutasyabihat berkenaan dengan zat Allah Ta'ala ni ada dua pendapat ulama yang sahih dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak perlu ada takwilan lain kerana kita orang awam. Jangan pandai-pandai nak takwil seperti mana sebahagian manusia yang sering mengalih kepada ulama-ulama. Yang pertama ulama salaf. Ulama salaf itu terdiri daripada 3 golongan, 4 golongan. Yang pertama sahabat Nabi. Yang kedua dia disebut. Yang pertama sahabat Nabi. Yang kedua orang yang mengikut sahabat Nabi dikenal sebagai tabi'in. Tabi'in ini pengikut. Kemudian tabi'in. Tabi'in ini yang ketiga, yang mengikut sahabat, yang mengikut sahabat tadi. Tabi'in orang yang tak sempat jumpa Nabi, tetapi mereka ni orang yang terdahulu. Dia sempat berjumpa sahabat, pangkat mereka ni tabi'in. Di bawah mereka tabi'in, mereka tak sempat jumpa sahabat Nabi, tetapi mereka sempat berjumpa dengan tabi'in, maka mereka ni tabi'in, pengikut yang mengikut sahabat. 3 golongan ini akan digelar oleh ulama sebagai ulama mutaqaddim, ulama dulukan, ulama awal, ulama yang mula-mula. Setengah ulama digelar ulama salaf, setengah ulama digelar ulama mutaqaddimin. Tak kira pergelaran tuan-tuan, tapi setakat itulah mereka kan lihat dalam Quran ni, katalah Allah Ta'ala sebut tangan Allah, maka mereka beriman Allah ada tangan, tetapi tangan yang layak bagi Allah. Maka hakikatnya bagaimana tangan yang layak bagi Allah? Mana kita tahu? Dan Allah Ta'ala kata dia ada tangan, akan kita nak nafikan. Itu pendapat ulama salaf. Selepas daripada itu, manusia-manusia ini, contohnya pada zaman Imam Syafi'i. Pada zaman Imam Syafi'i, orang yang menghafaz Quran ramai. Orang yang menghafaz hadis 100,000 hadis ni ramai, 200,000 hadis ni ramai. Tetapi mereka tidak ada jaduran ilmu yang tersusun, mengakibatkan mereka menterjemah sesuatu yang tidak patut mereka terjemah antara di tangan Allah. Orang awam ni bila tengok benda belek, tuan-tuan, dulu ulama kata tangan Allah, tapi yang layak bagi Allah. Tiba-tiba ada seorang tok guru, dikenal sebagai tok guru, boleh terjemah tangan Allah. Orang Melayu dia jadi macam hebat pada tok guru lain, tok guru ni jadi fanatik. Sifat fanatik ini menyebabkan manusia ni lemah iman kerana fanatik pada seorang. Dia cerita tangan Allah ini. Akhirnya iman yang lemah menyebabkan bila sebut tangan Allah, mereka tak dapat pegang tangan yang layak bagi Allah. Sebut tangan dia menjadi
Dia terbayang-bayang dalam diri, terbayang-bayang dalam hatinya yang kata Allah Ta'ala ni ada tangan ni, tangan Allah. Dia sebut tangan Allah terbayang-bayang. Tangan Allah apa ni? Ya Allah faqa'idihim, tangan Allah lebih tinggi daripada tangan-tangan mereka. Maka mereka menganggap macam ni. Satu tangan Allah tinggi dan tangan kita ni. Dia seolah-olah terbayang-bayang kerana lemah imannya. Oleh kerana itu ulama khalaf membuat ijtihad baru mentakwilkan ayat tersebut. Mereka kata tangan Allah wajib ditakwilkan kepada kudrat Allah. Selesai masalah. Wajah Allah wajib ditakwilkan kepada zat Allah. Maka bagaimana zat Allah tetap, bagaimana kudrat Allah, kalau kita akan belajar nanti. Mereka mentakwilkan dengan cara yang berlainan dengan ulama salaf. Jadi ulama salaf dan ulama khalaf, ulama selepasnya tidak ada perbezaan pendapat kecuali takwilan yang berbeza. Mereka tidak gaduh. Gaduhnya orang awam yang tak faham. Orang awam dia gaduh saja dia. Allah gaduh bersama yang tak aras Allah dulu. Ada gaduh saya rendah, ada gaduh saya dekai Allah Ta'ala, ada gaduh macam-macam kata. Tetapi sebenarnya selesai di sisi ulama. Waktu kita nak sibuk. Tak. Kita berpegang kepada ulama khalaf kerana iman kita lemah. Bila disebut wajah Allah, kita berbayang mana wajah Allah, muka mana, pipi mana, hidung mana. Kita berbayang. Kerana terbayang ni, ulama memberi pandangan. Allah ada zat, tetapi zat Allah tidak ada jisim, tidak ada jirim, tidak ada arab. Jirim tambah arab jadi jisim. Alam ini berjisim. Maka Allah tidak ada jirim, Allah tidak ada arab. Allah tidak mempunyai jisim. Tetapi yang wajib kita beriman, Allah ada zat. Habis itu. Tak sah saya beriman situ sah akidah. Kalau betul dengan ibadah, kalau betul dengan apa, dengan kehidupan masuk syurga dah. Tak kafir. Jangan sibuk-sibuk nak masuk campurkan ulama-ulama. Kemudian yang kedua, bukan berdarah, bukan berdaging, bukan bertulang, bukan daripada tumbuh-tumbuhan yang cerita dalam ini, bukan daripada leburan, bukan daripada emas, bukan daripada perak. Sebab apa ulama nak cakap ini? Kerana darah itu ada jirim dan arab, tulang itu ada jirim dan arab, tumbuhan itu ada jirim dan arab, semua sekali ada jirim dan arab. Emas ada jirim dan arab, perak ada jirim dan arab, tumbuh-tumbuhan ada jirim dan arab. Hakikatnya alamnya ada jirim dan arab. Maka Allah Ta'ala punya zat tidak berasal daripada materialnya, daripada alam ini. Kemudian yang ketiga, tiada di dalam tempat. Bukan dalam tempat, maksudnya kalau Allah bukan dalam tempat, dan itu di luar tempat lah Ustaz. Kalau Allah tak ada dalam tempat, maka dia ada di luar tempat. Dia tidak ada di dalam, dia tidak ada di luar. Faham? Dia bukan ada di Amerika, bukan ada dalam masjid, bukan ada di luar masjid, bukan ada dekat Batu Satu, bukan ada dekat Masjid Manuki Kosong, bukan ada dekat Surah Taibah, tak ada. Allah zatnya tidak menempati ruang. Zat Allah tidak bertempat. Baik. Sebelum adanya alam, kita belajar dulu. Kalau bukan Allah, ianya alam. Kalau bukan alam, ianya Allah. Kan? Masa ini alam ke Allah? Masa ini alam ke Allah? Alam. Bila kita sebut masa ini alam, sebelum adanya alam, masa ini ada tak? Allah ada tak? Jadi adakah Allah ni reflect dengan masa? Sebelum adanya alam, masa tak ada lagi. Ruang tidak ada lagi. Masa belum ada alam. Kiri kanan ada tak tuan? Depan belakang? Atas bawah? Jauh dekat? Oleh kerana ketiga itu, alam tidak ada, maka kesemuanya tidak ada. Tapi Allah ada tak? Ketika itu Allah sempurna tak? Maka pada ketika itu Allah tidak perlu kiri kanan dan bawah. Allah tidak duduk di mana-mana tempat, Allah tidak duduk di mana-mana zaman, Allah tidak berada pada mana-mana masa. Allah tetap sempurna. Apabila Allah cipta alam ini, adakah Allah perlu kepada tempat, ruang, masa ni? Adakah Allah perlu kepada tiga benda ni, ruang, tempat dan masa? Tak perlu, sebab dia telah sempurna. Faham? Maka zat Allah ni bagaimana kita nak capai dengan akal? Boleh capai tak? Tak boleh capai, jadi tak usah sibuk kan? Tak usah sibuk. Percaya dia Allah Ta'ala ada zat tidak sempurna dengan yang baru. Habis satu tadi. Yang kedua, sifat Allah.
Sifat Allah berbeza dengan sifat makhluk. Yang pertama, sifat Allah tidak lagi azali. Bahasa yang biasa kita guna, perumpamaan yang biasa kita guna, kita tengok anak baru lahir. Kalau tuan-tuan pernah buat isteri salin, saya tunggu isteri saya salin anak kedua itu, tuan-tuan tengok anak keluar dulu, kemudian baru dia menangis. Ke anak menangis dulu baru keluar? Ke tak pernah teman bini? Bini duduk jerit dalam perut tu, kita duduk ngetat, apa moyok ni man? Bini tu salin, dia duduk ngetat, dua macam ngetat. Tak guna lagi. Ngapa takut darah? Baik. Anak, bila anak ni keluar, apa sifat anak ni, tuan-tuan? Bila anak ni keluar, boleh cakap lah. Bila dia boleh cakap? Kemudian masuk 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan sikit-sikit, maka sifat bercakap datang kemudian. Dulu tak reti makan. Masuk umur 3 tahun jadi pengemung. Masuk umur 4 tahun pada melari, pada melompat. Masuk umur 5 tahun pada curi duit ayam. Masuk umur 6 tahun pada orang mahu. Masuk umur 7 tahun lintang buka keluarga. Sifat-sifat yang ada pada manusia datang kemudian. Tetapi yang datang dulu adalah zat. Keluar dulu pula gerbong, keluar pada dua bini kita. Patut baru ada satu persatu sifat. Waktu ukur sifat umur, waktu ukur sifat umur, dengki, kan, semua datang kemudian. Kan? Ini menunjukkan bahawa zat dan sifat makhluk datang tidak sekali. Allah Ta'ala sifatnya qadim. Baik, tuan-tuan, mana datang dulu? Zat Allah datang dulu ke sifat Allah datang dulu? Zat Allah datang dulu ke sifat Allah datang dulu? Zat ke sifat? Zat ke sifat ke tak tahu? Kita boleh mengundi, kita tahu sama. Kalau kita jawab zat, selamatkan. Ayu, jawab sifat, selamatkan. Ayu, jawab tak tahu, selamat. Baik, kalau kita jawab zat dulu sama. Sebabnya, tuan-tuan, apabila sesuatu zat, ni zat, kita jawab sifat dulu datang, bulan dulu datang sebelum bentuk. Boleh gitu, tuan-tuan? Ada bulan, bentuk ada, apa ni, zat ada, bulan ada. Tiba-tiba nampak bulat boleh. Bulat boleh tak? Boleh nampak sifat bulat boleh? Tak boleh. Bulat ni mesti duduk pada satu zat. Bulat duduk pada marker pen, maka kita nampak marker pen pun boleh. Tetapi kalau kita jawab zat datang dulu, salah juga. Kalau zat Allah datang dulu, maka siapa yang cipta sifat Allah? Ada tak sesuatu yang lain cipta sifat Allah? Ada tak? Siapa yang cipta sifat Allah yang Maha Asa? Siapa cipta Allah yang Maha Berkuasa? Tak ada juga. Jadi mana datang dulu? Ini namanya qadim lagi azali. Zat dan sifat Allah qadim lagi azali. Sifat Allah qadim, sifat Allah azali. Maksudnya tidak ada permulaan bagi sifat Allah. Dia telah qadim. Qadim Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tidak ada permulaan. Kita sebut tidak ada permulaan adalah iktibar bagi makhluk. Sebab yang kita faham mula kemudian. Allah ni pun mula pun ada. Adalah mula bagi Allah. Perkataan mula itu pun tidak wujud. Sebab Allah tidak terbabit dengan masa. Bila kita sebut masa, mula, orang lagi lah, mula lagi 11 saat. Bila start? Daripada 1 saat sampai 11 saat. Mula bila? 1 saat. Habis bila? 11 saat. Allah Ta'ala ni ada tak start? Tidak wujud mula. Dia tidak apa? Zat yang tidak terpengaruh oleh masa. Sifatnya juga tidak wujud mula. Cuma yang wajib kita yakini bahawasanya Allah Ta'ala ni bersifat qadim. Zatnya qadim, sifatnya juga qadim. Yang kedua, sifat Allah lengkap ta'alluq. Ta'alluq adalah satu tajuk yang kita akan bantu pada masa-masa yang mendatang. Cuma kuliah kita ni sebulan sekali, 25, 3, 4 tahun akan datang aku belajar. Ada separuh dah mati juga. Kalau ni mati lah kalau trainer, kalau ni mati sakit jantung, tak dekati, tak tahu nanti dah. Doktor kita mati dulu.
Baik, sifat Allah Ta'ala dan ta'aluk. Ta'aluk ni bahasa yang kita faham, ta'aluk ni jadahan, kan? Kita ambil satu contoh sifat sama. Sama maksudnya mendengar. Allah Ta'ala mendengar. Pendengaran Allah dekat. Ta'aluknya, maksud ta'aluknya ialah tidak ada ruang yang Allah tidak dengar. Dalam hati kita Allah dengar tak? Hujan tu pun Allah dengar tak? Orang yang duduk Amerika Syarikat, Allah dengar tak dia cakap? Orang yang duduk di Venezuela, Allah dengar tak dia cakap? Allah duduk di Arab, orang duduk di Arab, semua Allah, semua tempat dia dengar. Benda berbunyi, benda tak berbunyi, benda yang bising, benda yang dalam keadaan bising, dalam keadaan senyap, benda yang tidak berbunyi, benda janji Allah dia mendengar. Lekat takluk, itu maksud lekat takluk, tidak ada tempat dia tidak mendengar. Kalau manusia benar-benar beriman Allah Ta'ala maha mendengar, maka wajib dia mewajibkan dirinya untuk menjaga mulutnya dan hatinya daripada berkata-kata dan bercita-cita kepada sesuatu yang maksiat. Tetapi oleh kerana manusia tak berapa nak beriman gayanya sifat Allah, maka banyak berlaku maksiat. Allah Ta'ala maha melihat. Tuan-tuan, dalam gelap ini Allah tengok, Allah nampak. Dalam gelap ini nampak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh melihat dalam gelap. Nanya tuan-tuan, dia gaya berkapuan. Allah Ta'ala nampak dalam gelap. Nampak. Kita duduk dalam masjid, Allah Ta'ala nampak duduk dalam masjid. Wah, ni Allah Ta'ala boleh nampak ni banyak ni. Ni kata pandangan Allah Ta'ala tidak bertepi, tidak mempunyai takluknya menyeluruh. Kalau manusia benar-benar beriman Allah Ta'ala maha melihat, kenapa terjadi maksiat? Kerana imannya tidak ukur. Percaya, maka berlaku maksiat. Kerana berlaku maksiat, iman lemah. Mana iman lemahnya? Dia tak percaya Allah Ta'ala tengok dia. Dalam keadaan ramai orang warak, dalam keadaan sikit orang atau tak ada orang, hancur lebur lagi. Kerana mereka bukan menuntut redha Allah, mereka menuntut redha makhluk. Orang yang menuntut redha makhluk ibadat nafsah. Maksud ibadat nafsah tak ada pahala. Depan orang buat baik, belakang orang buat jahat. Ni ibadat langsung, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kita ibadatkan kerana Allah. Kenapa datang masjid ni? Sekarang Ustaz kalau tak datang kau kata benda pula, mampu datang masjid si keping pada dapat sikit dapat. Kerana bukan rasa nak ibadat, nak tunjuk pada Allah, tunjuk pada orang. Baik, berbanding dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Pendengaran dan penglihatan makhluk terbatas. Tuan-tuan, masa tuan-tuan pukul 6.30 tadi, tuan-tuan dengar tak saya cakap benda tu? Sekarang ni tuan-tuan, budak-budak orang cakap luar, tuan-tuan dengar cakap ni. Itu makna terbatas. Perlu dekat, perlu ada suara, perlu apa ni? Perlu dalam keadaan senyap. Kalau bunyi mesej, bunga, orang cakap kita dah dengar lah. Kadang-kadang senyap je, dah bising mana pun, senyap. Orang cakap tak dengar juga. Kita duduk kali tengok kita, orang tanya, weh, datang buat apa tadi? Makan dah, kita jawab. Orang tanya datang buat apa, kita jawab, dah makan. Sangka kita, orang tanya dah makan belum? Menunjukkan bahawa kita punya pendengaran dan penglihatan sangat terbatas. Kerana itu Islam sekali-kali melarang orang yang tidak sempurna penglihatan untuk menjadi saksi. Dalam kitab dia ada sebut gini. Orang yang pakai spek mata tak boleh jadi syahadat, tak boleh jadi saksi. Sebab akan timbul perkara-perkara yang meragukan. Contoh, dia jadi saksi zina, saksi ke zina. Hakim tanya dia, awak ni nampak orang ni saksi ke zina? Dia kata, ya, saksi ke zina. Nampak seorang pakai spek. Pakcik, masa pakcik tengok ke zina, pakcik pakai spek lah, kan? Waktu malam pakcik, ya, pukul 3 pagi. Tak ada kabur ke depan spek pakcik? Tak ada kabur ke? Laki dia mula ku tak ada menghalang penglihatan, maka tertolak, tak boleh terima kes. Sangat terbatas penglihatan manusia, maksudnya penglihatan manusia dan pendengaran manusia tidak
Kita ambil contoh sifat mendengar dan sifat melihat. Sifat lain banyak. Semua sifat Allah Ta'ala lengkap takluknya. Tidak ada tempat tidak tertakluk dengan sifat Allah Ta'ala. Baik, habis dulu sifat. Habis dulu perkara yang ketiga. Perbuatan Allah. Yang pertama, perbuatan Allah beri bekas. Makna beri bekas, jadi. Baik, perbuatan makhluk jadi ke tak jadi? Ke kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. A jadi, B tak jadi, C kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, D tak tahu. Orang ambil chance, orang yang bersangkut untuk keluar dari kata D satu tak tahu. Dan kebanyakan manusia, kebanyakan yang kuliah kita sebelum ni, orang jawab C, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Baik, mari kita tengok balik. Kita tak jawab kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kita nak berjaya, kita ambil periksa, kita orang cerdik, kita nak berjaya. Tahun ni kita ambil periksa SPM, ambil SPM dengan cerdik, dengan studi ambil ni, buat periksa beria lah. Tiba-tiba 9E, bodoh ke bodoh ni, 9E lepas. Kita dah keluar. Siapa yang menyebabkan kita tidak berjaya? Siapa? Kita dah usaha lah, tapi tak jadi. Sebenarnya kehendak siapa yang tak jadi? Maknanya pada ketika itu yang jadi kehendak Allah, kehendak kita jadi tak? Tak jadi. Baik. Tahun lepas repeat SPM. Ambil SPM, malas tadi lah. Tahun lepas tadi gila-gila tak dapat. Tahun ni malas tadi. Malas tadi ambil SPM 9 ni, habis semua straight. Tuan-tuan, kehendak siapa yang jadi? Kehendak kita ke kehendak Allah? Kehendak kita jadi tak? Tak jadi juga. Sebab apa kehendak kita tak jadi? Kalau kehendak kita nak pun, Allah Ta'ala tak nak, tak jadi. Maka ketika mana jadinya kehendak kita, hakikatnya kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak kita. Makanya, adakah sifat manusia kehendak yang boleh jadi dan boleh tak jadi? Tak. Sifat kehendak manusia, perbuatan manusia sentiasa jadi. Jawapannya B, tak pernah jadi. Dan masa jadi itu Allah nak dia jadi, bukan kerana kita. Sebab kita tidak beri bekas. Faham? Baik. Jadi kejadian, semua kejadian dalam alam ni kejadian siapa? Contoh banjir yang berlaku di kerana berlaku banjir. Monsun dah. Kan? Hujan lebat. Dah. Tuan-tuan, hujan ni Allah ke makhluk? Hujan ni Allah ke makhluk? Hujan ni Allah ke makhluk? Apabila hujan ni makhluk, dia ni beri bekas tau. Adakah hujan yang menjadikan banjir? Bagaimana dengan kepercayaan kita? Lebat hujan banjir luar biasa. Tuan-tuan tahu hukumnya syirik. Kerana kita percaya hujan yang membanjirkan. Hujan Allah Ta'ala buat. Banjir siapa buat? Takkan hujan buat. Takkan hujan itu Tuhan. Tak, hujan ni makhluk. Siapa yang buat banjir? Allah Ta'ala buat banjir. Cuma hukum adat kata banyak hujan banjir. Boleh faham? Tuan-tuan makan nasi, kenyang. Makan nasi kenyang. Siapa kenyangkan nasi? Kenyangkan Allah kenyang. Tengah hari tadi duduk makan nasi, sebelah pinggan makan nasi. Paling sedap tu. Ingat tak Allah mengenyangkan? Kita makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam, kita mandi kita. Ingat tak Allah Ta'ala yang menjadikan dengan keizinan Allah Ta'ala ini berlaku? Kalau benda kecil ni, jangan ingat tuan-tuan sekarang orang besar. Dan benda kecil-kecil ni, kenyang siapa buat Allah buat, sihat siapa buat Allah buat, sakit cagu tuan-tuan. Tiba-tiba pakai kasut jabat ketat sangat, keluar cagu, bung keluar cagu. Menanam kita cangkir kan, dengan pisau copet, hilang cagu. Maka dapatkan pisau lain kita hilang. Bisa jilid pula, bisa jilid ni ada syirik kan? Sebab apa syirik? Sebab kita kata bisa jilid yang macam, padahal yang menyehatkan siapa? Benda
syirik kecil-kecil ni tuan-tuan menyebabkan pahala daripada ibadah terhapus. Syirik yang kecil-kecil ini menyebabkan pahala manusia terbakar. Terhapusnya pahala manusia dengan syirik kecil ini. Tetapi apabila syirik ini berkembang jadi syirik yang besar, maka murtad manusia. Zaman dulu tuan-tuan pernah dengar, jangan panjang pokok petik nanti masuk anu, pernah dengar? Jangan nyapu tengah malam nanti dapat laki tua, pernah dengar? Jangan meniaga kaki naik kata nanti mak mati potong kepala, mak mati caput kepala. Jangan asap pensel kiri kanan, nanti mak ayah mati. Tuan-tuan, dulu benda ni kiasan, akhirnya menjadi kepercayaan. Jangan dalam rumah tak pakai selimut nanti masuk dah cacing. Saya masih kecil-kecil tuan-tuan, bila masuk keluar rumah tak pakai selimut lagi lebih makan cacing masuk kaki. Masuk rumah tengok balik kaki, ada cacing masuk dulu. Tuan-tuan cakap gini ke budak-budak, dia jadi akidah dia. Jadi akidah dia, maka dia percaya kepada anak-anak sekeliling dia menjadi bekat, memberi bekat kepada dirinya dan orang percaya kepada Allah beri bekat. Sebab tu masa ni orang tak ada duit sakit, nampak tak ada masalah sebab mereka dalam hati mereka nyangka duit memberi bekat kepada senang dan susah. Zaman Nabi SAW, Nabi makan sehari kenyang sehari lapar, betul tak? Ada masalah? Pada Nabi ada masalah? Sebab apa tak ada masalah? Sebab dia percaya Allah, bukan percaya makanan. Datuk tak payah makan, Ustaz. Siapa kata tak payah makan? Makan, tapi jangan percaya makan beri bekat kepada kita. Allah beri bekat. Jadi tuan-tuan, kalau selama 40-50 tahun kita ibadat, ada berapa banyak Allah tak nak terima? Kalau pernah dengan syirik-syirik kecil, berapa banyak Allah tak nak terima ibadat? Entah berapa untuk ibadat kita. Hal lain di mana? Hal lain terhapus dengan sendiri. Kerana kepercayaan kecil-kecil inilah menyebabkan terhapus kita amal ibadah. Baik, perbuatan Allah beri bekat. Dia je perbuatan dia hak jadi, perbuatan kita langsung tak jadi. Hak jadi itu sebab dia nak jadi, bukan kerana kita menjadikannya. Kita langsung tidak memberi bekat kepada perbuatan. Cumalah perbuatan kita usaha dan ikhtiar semata-mata jalan untuk menjadikan. Baik tuan-tuan, start daripada mula ada anak sampai sekarang, hukum adatnya makan kenyang, betul tak? Andai kata hukum adat tidak ada, hukum adat tak ada, maka bagaimana cara nak kenyang, tuan-tuan? Andai kata tak ada hukum adat, maknanya tidak ada hukum makan kenyang. Bagaimana orang nak kenyang? Hari ini nyapu sampah kenyang, hari esok tidur kenyang, lusa berlari kena kenyang. Setiap hari manusia perlu cari bagaimana cara nak kenyang. Maka nak selesaikan masalah lapar pun perlu satu hari dia fikir benda nak kenyang. Menjadikan anak ini tidak bersistem. Maka turunlah hukum adat ini selepas ratusan tahun, ribuan tahun kemudian jadi maka dia jadi hukum adat. Jadi sebagai adat yang kita kena makan kenyang, tetapi bukan makan yang memberikan Allah beri bekat. Yang kedua seterusnya, masuk isyak azan. Dua. Ke azan kedua. Kita boleh. Tidak perlu wasitah. Perbuatan Allah tidak perlu wasitah. Dalam ayat Quran, dalam surah Yasin kita baca, "Idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun." Ada orang kata, bila Allah nak jadikan sesuatu kun, maka jadilah kun. Pelotok dia. Perbuatan Allah tidak memerlukan wasitah. Perkataan kun itu juga wasitah. Cumanya apa maksud ayat ni? Maksudnya bila Allah nak jadinya, itu maksudnya. Faham tak? Fayaqulu lahu itu bukan menuju kepada Allah cakap huruf kun. Bukan kata Allah kata kun. Kan? Allah nak beritahu bahawa bila Allah nak, maka jadi. Baik tuan-tuan, sebelum adanya alam tak ada. Faham betul? Sebelum ada alam tak ada. Dari mana Allah Ta'ala ambil material tanah? Kita nak buat kereta, kita kena ambil daripada besi. Kalau Malaysia ni ambil daripada plastik dan aluminium, tak? Kan? Kalau luar negara dia ambil besi keras sikit. Lepas tu aksiden kita sempuh kereta. Aksiden luar negara pun kebek sikit.
100 km sejam. Dan benda sikit je lah. Kita 20 km sejam. Lalu dia masjid. Tak telak kita. Tapi hakikatnya bila kita nak buat sesuatu, kita kena ambil material. Ambil material ni buat. Ambil material ni buat. Allah Ta'ala bila tak pernah bagi tuan-tuan material. Datang pada mana material? Tuan-tuan tengok pergerakan bayi, pergerakan anak janin di dalam bayi. Tuan-tuan tengok dalam telur. Mana lubang telur? Telur ayam. Panas. Telur ayam tuan-tuan ada lubang tak? Datuk anak ayam tu masuk ke mana? Tiba-tiba keluar anak ayam. Datang pada mana? Anak kita ni tuan-tuan, yang kita yang kena paksa ni sepupu lagi ni tuan-tuan, datang daripada air mani. Nak air mani campur dengan over, jadi seketul darah. Bagaimana darah ni boleh membentuk jadi daging? Datang pada mana daging? Datang pada darah. Bagaimana darah boleh jadi daging? Bagaimana daripada tak ada tanah jadi ada tanah? Bagaimana daripada tak ada air dia boleh jadi ada air? Bagaimana daripada tidak ada apa jadi ada apa? Bagaimana tuan-tuan? Daripada mana Allah tak ambil material nak nanya? Cik jawab sikit. Jawapannya A tak tahu, B tak tahu, C tak tahu. Mana satu tuan? Semua dia. C ya, C tak tahu. Betul, tak tahu. Memang jawapannya kita tak tahu. Tidak ada tanah sebelum adanya alam. Kerana alam ini tanah. Bumi ini tanah. Dan tu Allah datangkan daripada mana? Daripada tidak ada kepada ada. Bukti mudah. Tuan-tuan cuba tengok pokok-pokok yang tuan-tuan tanam di rumah. Tuan-tuan tanam pokok petik tau. Pokok petik payung. Tuan-tuan tanam pokok pelang. Tuan-tuan tanam benih pelang. Tanam benih pelang yang keluar benih ke batang. Tuan-tuan ambil benih pelang, tuan-tuan kacik jumpa dah batang pelang. Tuan-tuan cuba cari daun pelang, dalam benih pelang ada tak? Ada tak? Buah pelang dalam benih pelang ada tak? Dah datang pada mana? Ada orang bicik lagi, bicik keluar sikit, bicik keluar sikit. Urut dalam tu supaya sikit besar. Nak keluar buah kena keluar, pang. Mana ada tuan-tuan? Datang daripada tiada kepada ada. Kehebatan Allah mengatakan itu. Alam tara anna Allah yulijul laili wan nahari wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Tidakkah kamu lihat Allah Taala mencipta langit dan bumi, Allah Taala menjadikan malam dan siang, Allah Taala menggerakkan bulan dan juga bintang. Semuanya mengikut peraturan sehingga masa Allah Taala tetapkan. Allah yang cipta segala-galanya daripada tidak ada kepada ada. Kita daripada tidak ada kepada ada. Anak daripada tidak ada kepada ada. Kenapa manusia masih tak nak beriman dengan Allah sedangkan Allah mencipta segala-galanya yang ada pada kita tuan-tuan? Benar kepada kita ini, kopiah ni datang daripada tidak ada, datang pada tidak ada. Allah mengadakan ulat yang boleh mengeluarkan benar. Maka dapat kopiah. Kopiah ni milik siapa? Bukankah kopiah ni milik Allah? Kalau ni pun milik Allah tuan-tuan, setiap inci daripada diri kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tak jadi hamba Allah? Mana nak jawab? Mana jawab tuan? Ni manusia melakukan maksiat, manusia lagi daripada hukum Allah, manusia tak nak menerima hukum Allah, manusia tak nak sembahyang, tak nak ibadah. Allah kufur melawan agama Allah. Bagaimana boleh jadi peristiwa ni? Kerana manusia tak faham. Mereka datang daripada tidak ada. Kita datang dengan telanjang tuan-tuan. Maka kita diberi pakaian. Pakaian yang datang daripada mana? Datang daripada kudrah Allah. Alam ini adalah cermin bagi kuasa Allah. Bagaimana manusia boleh tenang? Bagaimana bila kita lihat tanah apa? Sawit. Kedai kosong, masuk baju bandar. Duit. Dan kita nampak kebesaran Allah. Dan Allah Ta'ala dah cerita dah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Allah Ta'ala akan berfirman, langit dan bumi, malam dan siang, kecil besar, siang malam, ini semua menjadi tanda kebesaran Allah. Terlampaunya kapal di lautan menjadi tanda kebesaran Allah. Naik di satu pokok menjadi tanda kebesaran Allah. Manusia tak nampak, bila manusia tak nampak bergetar, ngarak keluar susu getar. Dan bila manusia tak nampak kebesaran Allah, sedangkan kebesaran Allah berada di mana-mana tempat. Manusia tak nak
Sebab terhijab dengan cinta pada dunia. Termasuklah kita. Dalam bahasa sama kita sembah Allah. Siapa yang kita sembah? Pemilik seluruh alam, Malik al-Yawmi ad-Din. Itu pemilik pada hari kiamat, Rabbul Alam, pemerintah, pencipta, pemerintah, pemusnah alam. Maka sudah tentu wajib bagi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang kita buat, tuan-tuan? Siap mana pagi petang cari duit, cari dunia. Tak pernah nak jadi hamba Allah, tak pernah nak tegakkan kalima Allah, tak pernah nak berjuang fisabilillah, tak pernah nak fikir tentang agama. Anak kau sembahyang jadi ya. Nah, bini kau ni banyak sikit sembahyang tak apa, saya sapu. Kau mati dah ni. Manusia dengan alam, dengan dunia terhijab untuk melihat kebesaran Allah, sedangkan Allah Ta'ala yang mencipta sesuatu tak berkuasa. Allah cipta bukit, tuan-tuan, apa behu? Kena behu. Ada nampak sekali ke? Mana ada? Tiba-tiba depan mana bukit? Tiba-tiba dah datang dari mana? Allah Ta'ala gambarkan H2O. Tuan-tuan, H2O pun ada. Hidrogen campur oksigen, hidrogen tidak ada, oksigen tidak ada, tetapi Allah Ta'ala jadikan ada. Maka semua ini berkah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya dalam Quran, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bihadha mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun. Allah tidak malu sekali-kali nak memperumpamakan kamu dengan seekor anak atau nyamuk. Contoh panggil semua sekali saintis dalam dunia, dia pandai. Semua akan jenis IQ jenis 800 lebih dia, tak ada satu lebih. Panggil dia orang buat seekor anak. Boleh ke tak boleh? Buat anak tak boleh. Buat duit boleh. Buat bateri duit tu buat kertas. Jangan beri pokok buat kertas ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak suka dengan undang-undang Allah, keluar daripada alam Allah. Hak tu betul. Tak suka dengan undang-undang Allah, tolong keluar daripada alam Allah. Kerana alam ini milik Allah. Fa'amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim. Bagi orang beriman, mereka beriman, mereka mengetahui bahawa ini dari sisi Tuhan mereka. Tetapi bagi orang yang kafir, kafir di sini maksudnya orang ingkar bagi orang Islam ataupun orang kafir. Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Kita baca je, kita buka di Quran. Tak ingat ke? Saya tak ingat. Surah 3 ke surah 4. Allah Ta'ala kata bagi orang kafir ingkar, tak nak terima ya Allah walau di Islam. Maka mereka katanya, kenapa Allah Ta'ala menjadikan perumpamaan lalat ni? Mereka tak nampak lagi. Allah Ta'ala kata kamu boleh lalat, kamu tak boleh jadi. Kamu tak nampak kalau Allah Ta'ala besar. Mereka pun kata, kenapa ngelalat? Kenapa tak bandingkan kami dengan benda lain? Ini masalah manusia. Allah Ta'ala sebut, Allah menyesatkan orang yang tidak sesatkan. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang yang nak diberi hidayah. Dan tidak akan disesatkan oleh Allah Ta'ala, melainkan orang yang suka melakukan perkara dosa dan berlaku fasik. Baik, seterusnya. Keluar tajuk itu, tuan-tuan. Maknanya Allah tidak perlu kepada mana-mana wasitah, tidak perlu taulan, tidak perlu rakan, tidak perlu peralatan untuk mencipta anak. Kalau anak begini sempurna, tidak ada papan plaster, tak payah ajak orang kerja. Ni Tuhan ni tolong buat sungai, Tuhan ni tolong buat air. Dan Allah Ta'ala sendiri yang mencipta alam ini dengan putranya yang maha berkuasa. Seterusnya yang ketiga, Allah Ta'ala tidak ambil faedah pada hukum dan perbuatan. Ini yang ulama kata. Apa mana hukum Allah? Allah jadi manusia, Allah Ta'ala perlu tidur ke? Allah jadikan air, Allah Ta'ala perlu makan ke? Allah Ta'ala ciptakan tumbuhan, Allah Ta'ala perlu makan sayur. Allah Ta'ala cipta binatang, Allah perlu makan lagi. Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala perlu pada manusia, perlu apa? Perlu ke? Tak. Dan itu apa guna Allah Ta'ala cipta? Kenapa Allah Ta'ala cipta hujan? Untuk siapa? Untuk makhluk. Kenapa Allah Ta'ala cipta daging? Untuk manusia makan. Allah tidak perlu kepada apa jua yang diciptanya, tetapi kerana kasih sayangnya Allah Ta'ala cipta dan beri segala-galanya kepada manusia.
manusia tidak berhenti nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu berharta, harta itu datang daripada mana? Harta datang daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Sebab apa? Sebab emas yang berada di dalam bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memilih tunggal bagi emas. Siapa emas banyak, emas itu adalah milik Allah, diberi kepadanya untuk diurus takdir. Tetapi dengan harta inilah manusia menjadi kufur kepada Allah. Banyak duit datang masjid, datang solat, belajar kuliah, tak belajar agama. Asal pakai besar sikit tak datang artinya. Nah, you know, ini manusia tak erti masa. Babi ni bahasa faham. Babi ni maknanya bodoh tingkat-tingkat. Babi tak erti masa. Orang dah kampung dah jangan buat, dia buat juga. Orang dah kampung ikut perintah Allah, tak ikut juga. Dia tak sedar, dia tu milik Allah Ta'ala. Jarinya, tangannya, kukunya, kulitnya, urat jarinya, matanya, penglihatannya, bulu matanya, hidungnya, bulu hidungnya, perutnya, isi perutnya, jantungnya, hatinya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Maka hidup ini milik Allah, kena ikut perintah Allah. Tapi manusia tetap baik jadi muslim. Betul saya nak bawa kata alangkah baik kalau menjadi hukum. Orang jalan bijak-bijak mati. Saya nak bawa yang iman yang berbuka daripada seluruh umat Islam. Dia kata alangkah baik jadi hukum. Kita kata kita belum alangkah baik kalau kaya. Nak kaya lagi. Nak kaya lagi. Bukan nak kaya dah kita ada rumah, ada anak molek, isteri molek, tapi nak lagi kaya. Orang yang pada beriman minta nak jadi rumput. Kita beriman senipis sempat sejupuk jagung di rumah, minta nak kaya lagi. Mampu pegang mesti. Tengok lalu manusia. Gerti bahasa tak? Gerti bahasa tak? Tak gerti bahasa lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak memberi faedah pada hukumnya. Tadi hukum alam, siang malam pagi petang panas terik hujan, ini semua Allah Ta'ala tidak perlu kepada hukum-hukum tersebut. Satu lagi, Allah tidak perlu kepada hukum yang Allah ciptakan untuk manusia. Allah ciptakan hukum bagi orang yang membunuh, wajib dibunuh. Adakah Allah Ta'ala ni kalau kita tak buat, Allah Ta'ala jadi cacat pun? Tapi untuk siapa? Untuk maslahat keselamatan manusia akan ke dunia. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan bunuh pada bunuh? Kerana Allah paling kenal manusia. Kan? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka sesungguhnya kami yang mencipta manusia itu, dan kami lebih dekat dengan mereka berbanding dengan urat tengkuk mereka sendiri. Kami mengetahui apa sahaja yang menjadi was-was, menjadi detik hati mereka. Maka kalau Allah paling kenal kita, siapa yang paling boleh untuk mencipta hukum bagi kita? Siapa yang paling layak Allah? Siapa? Lorek? Allah lah. Dah kalau Allah pun dia rasa hukuman lagi mana? Tak hukuman lagi mana? Nah, ini manusia seperti kita mesti dia tahu. Tuan-tuan, manusia tak boleh jadi isteri. Tuan-tuan nak nikah 5 tahun. Lepas nikah 5 tahun tu, tuan-tuan duduk sebuah bini ni pendek, kalau nikah pendek, kalau pendek. Apa? Ada teknologi makan bini. Kita hidup dah 27, 80, 90 tahun, tak tahu teknologi makan bini. Bini cek-cek 5 minit, ada teknologi bini. Mana yang diri kita tak kenal? Tak. Allah lebih dekat dengan kita berbanding dengan urat leher kita sendiri. Maka Allah Ta'ala yang paling layak membuat hukum bagi kita. Kenapa kita nak tolak hukum Allah? Kerana jahil kita. Manusia nak lawan Allah Ta'ala. Wala'iyatu billah. Allah pemerintah sekalian alam. Hukum-hukumnya dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dalam muka dunia. Tapi manusia menolak, maka terjadilah manusia tak selamat atas muka dunia. Dalam Facebook hari-hari budak hina, remaja hina, hari-hari melakukan zina, hari-hari melakukan maksiat, hari-hari melakukan jenayah. Sebab kenapa tak selamat walaupun dah ada hukum? Kerana hukum ni bukan datang daripada yang mengetahui alam ini. Hukum ni datang daripada orang yang tak tahu alam ini. Maka hukum tidak akan menyelesaikan masalah manusia. Seterusnya, Allah tidak mengambil faedah daripada perbuatannya. Apa yang Allah Ta'ala cipta semua Allah tak perlu berlaku. Allah Ta'ala cipta makan minum semua Allah Ta'ala tak perlu berlaku.
manusia di bawah sifat Rahman Allah Ta'ala. Rahman maknanya Allah Ta'ala Maha Pemurah. Allah Ta'ala beri kepada orang kafir, Allah beri kepada orang Islam, Allah Ta'ala beri kepada binatang, Allah Ta'ala beri kepada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada satu makhluk dalam alam yang Allah Ta'ala tidak tanggung rezekinya. Sebab itulah kerap kali kita baca tuan-tuan, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada orang mati di atas muka bumi. Bagaimana ada di atas muka bumi bagaimana yang ada di atas muka bumi namun orang mati itu kisah pada semua umat ke gajah ke kancing ke badak suku ke benda manusia ke illa 'ala Allahi rizquha. Melainkan atas Allah dan rezeki mereka. Maka tuan-tuan, inilah tiga perkara yang membezakan manusia dengan Allah, yang membezakan alam dengan Allah. Inilah tajuk Mukhalafatu Ta'ala dan Hawadis. Tuan-tuan peganglah, tuan-tuan pegang kuat-kuat dalam diri tuan-tuan. Tuan-tuan pers apa ni? Ayat Quran yang sebut laisa kamitslihi syai'un, iaitu tidak seumpama zat sifat dan perbuatan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka insya-Allah kita lepas daripada tauhid akidah yang bersifat taklid, jaya-jaya Allah, jaya. Orang tanya apa tak tahu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan di sana, kalau segan namanya SMS, segan SMS boleh, segan boleh untuk soalnya. Ada? Baik, kalau tak ada kita akan jumpa sebelum ada topik bulan. Kita jumpa tahun depan. Orang bagi tadi kata Ustaz, kita jumpa tahun depan. Rupanya hari ini adalah hari kita akhir 2013. Sedikit pesanan bila lebaran tahun. Yang pertama, bila kita sebut tahun Masihi, maknanya ia bukanlah totally daripada Yahudi dan Nasara. Sebenarnya ia memberi sejarah yang berkaitan dengan Islam. Ianya berlaku pada zaman Nabi Musa al-Masih. Kan? Tahun Masihi kait dengan Nabi Musa. Makanya peralihan tahun Masihi boleh tak boleh kita sambut, boleh disambut, tetapi dengan kadar yang sertahan. Apabila Nabi Musa dilahirkan, Nabi Musa ke Nabi Isa? Nabi Isa Musa. Isa, itulah bahasa Nabi Isa. Tapi tersebut Nabi Musa. Apabila Nabi Isa dilahirkan, ketika Siti Maryam bawa Nabi Isa berjumpa dengan keluarga, maka keluarga dia pelik. Maryam dapat anak dia dari mana? Kamu dapat anak dia dari mana? Kata Maryam, kamu tanyalah sendiri pula. Ketika baru lahir, Allah mentakdirkan Nabi Isa menjawab, Inni abdillah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Maka pertukaran tahun ini adalah tahun kelahiran Nabi Allah Isa AS yang sepatutnya apabila kita nak raikan, maka kita raikan dengan ubudiyah, mendekatkan diri dengan Allah. Tarian, pesta, berlacun, apa lagi motor, apa lagi menjualkan menembak, benda bersingkat, tak benda, benda itu semua bazikan dan akan terbawa perkara-perkara haram. Bila berlakunya di New Year, bila berlaku sambutan tahun baru, maka banyak maksiat berlaku. Ini semua ini tidak mengikut ajaran Islam. Kalau kita kata kita benar-benar Islam, sambut tahun baru ini dengan azam yang baru, dengan ibadah yang baru, dengan doa kepada Allah, minta tahan hadapan. Kalau kita ada masuk ke hidup setahun, jadikan kita hamba Allah. Kalau ditakdirkan kita mati pada tahun hadapan, kita minta pada Allah biar kita mati dalam keadaan dosa kita terampun. Kerana yang ini milik Allah. Semua orang boleh mati malam ini, boleh mati pagi esok, boleh mati pagi lusa, boleh mati petang esok, boleh mati sekarang. Yang benar-benar milik Allah. Maka ketika hidup ini minta sungguh-sungguh kepada Allah, Ya Allah yang baru, karena aku dibenarkan berhidup dan tempoh yang panjang, teruskan aku istiqamah dalam agama Allah. Kalau aku hidup minta lama dan kemungkinan 2 hari, 3 hari ataupun 3-4 jam lagi, aku minta aku mati dalam keadaan aku bertaubat kepada-Mu. Habis 1 tahun bermakna dekat 1 tahun kita dengan kematian. Itu hakikat. Jangan lupa